Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 15 Jun 2024. Tuntutan Kami Mahu Air yang disuarakan menerusi himpunan hashtag Kami Mahu Air Sabah di hadapan Menara Kinabalu bagi membantah isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai alasan untuk keluar membuat demonstrasi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya menegaskan ia juga bermotifkan politik semata-mata. Kita lihat tadi daripada ayat-ayat yang mereka lontarkan, nampak sekali tuntutan air itu hanya sebagai alasan untuk keluar membuat demonstrasi. Dan kalau kita tengok ayat-ayat seterusnya lebih bermotifkan politik untuk saya pun tidak tahu apa tujuan motif politik yang mereka cuba sampaikan. Only them tahulah. Sepanjang himpunan yang disertai kira-kira 80 orang itu, kelihatan pasukan polis membuat kawalan keselamatan bagi mengelak sebarang insiden buruk. UMS berdepan krisis air sejak tahun lalu. Bagaimanapun minggu lepas, projek Telaga Tiup dilaporkan siap sepenuhnya dan merupakan alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan air. Gangguan bekalan air di UMS dan kawasan sekitar dilaporkan berlaku akibat kegiatan mencuri air. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB mengalami kerugian lebih 3 juta ringgit akibat perbuatan mencuri elektrik melalui penyambungan haram dan mengusikkan pepasangan meter elektrik. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, 10 kes kecurian elektrik dikesan dalam serbuan Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS di 15 premis bagi tempoh April hingga awal Jun 2024. Serbuan dilaksana di daerah Kota Kinabalu, Kota Belud, Tuaran dan Sandakan. Penyambungan haram tersebut melibatkan premis perniagaan, perkilangan, pusat pelancongan, perabot, tenakan aquakultur dan pusat hiburan. Sehubungan itu, pihak ECOS akan mengambil tindakan pendakwaan di mahkamah mengikut Seksyen 61-1 dan Seksyen 61-3 Enakmen Bekalan Elektrik 2024. Akan terus melaksanakan serbuan aktiviti penguatkuasaan bagi membenteras kecurangan elektrik, iaitu tanggungjawab kita, dalam memastikan semua pepasangan elektrik didaftar dan dilesenkan di bawah Enakmen Bekalan Elektrik 2024 supaya segala aktiviti pepasangan beroperasi dalam keadaan yang selamat dan teratur. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian pejabat baharu ECOS bagi wilayah Pantai Timur Sabah di Sandakan. ECOS wilayah Pantai Timur Sabah Cawangan Sandakan berperanan menyediakan akses lebih mudah kepada pihak pemegang taruh untuk mendapatkan maklumat dan perkhidmatan berkaitan pendaftaran lesen, aduan, kekomputenan, keselamatan dan kecekapan tenaga. Ia melibatkan kawal selia di daerah Sandakan, Kinabatangan dan Tawau. Sejumlah 4,429 unit darah berjaya dikumpul melalui 209 kempen derma darah anjuran tabung darah Hospital Keningau dengan kerjasama pelbagai pihak sepanjang tahun 2023. Pengarah Hospital Keningau, Dr. Ridwan Hashim berterima kasih dengan pelbagai pihak terlibat dalam penganjuran program derma darah bagi membantu pesakit memerlukan di Hospital Keningau. Dr. Ridwan menyatakan rasa terima kasih itu sempena Majlis Penghargaan Penganjur dan Penderma Darah sempena sambutan Hari Penderma Darah peringkat Hospital Keningau dirasmikan Pegawai Kemajuan Masyarakat Bingkor Tinus Majib. Jutaan terima kasih kepada semua penganjur yang telah bersama-sama dengan Hospital Keningau menjayakan program-program pendermaan darah sepanjang kita berada di hospital inilah, dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penderma-penderma darah. Penderma dan penganjur derma darah yang diraikan turut menyatakan komitmen mereka untuk terus berkhidmat membantu mereka yang memerlukan. Ucapkan terima kasih lah. Dan selagi saya diperlukan, saya akan menderma.
Sebab sekarang pun umur sudah lebih 60, insya-Allah masih boleh diterima lagi. Penghargaan yang sangat bermakna untuk Persatuan Bulan Sabit Merah. Kami sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih kerana dihargai untuk menerima anugerah ini. Projek Rintis Sekolah Digital diperkenal di 5 sekolah rendah di Sabah diyakini mampu menyediakan akses kepada para murid untuk memperkasa pembelajaran interaktif. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata, penggunaan peranti digital dan aplikasi pembelajaran membolehkan para guru menjalankan sesi pembelajaran lebih menarik dan efektif. Azman berkata pendidikan digital merupakan wadah penting untuk melahirkan kemenjadian murid di tahap yang optimum sejajar perkembangan teknologi dan digital masa kini. Beliau berucap merasmikan peluncuran projek perintis sekolah digital Yayasan Didik Negara di SK Lapasan Kota Kinabalu. Melalui projek rintis ini, Yayasan Didik Negara dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menyediakan peranti tablet kepada semua murid tahun 1 hingga tahun 5 di 5 sekolah terpilih dengan jumlah keseluruhan tablet telah diserahkan mencecah 1,350 unit tablet. Pemberian peranti tablet ini adalah zakat permodalan nasional berhad PNB kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan disalurkan kepada Yayasan Didik Negara dengan jumlah peruntukan sebanyak RM455,000. Pembinaan karakter, nilai dan sahsia pelajar terus diperkasa bagi melahirkan modal insan berkualiti demi masa depan negara. Terbaharu, 29 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pengalat dipilih menyertai kem bina karakter sepakat di kem Pasukan Gerakan Am PGA Kinarut. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Pengalat Papar Laura Julius berkata, objektif program adalah untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang masalah disiplin sekaligus mengurangkan masalah disiplin di sekolah. Kami telah pun merancang satu kerjasama dengan JPSM. Ini pun untuk pelajar-pelajar ini juga. Jadi sebenarnya saya rasa program ini adalah sangat baik dan kita berharap sekolah-sekolah lain juga tahu tentang program yang boleh kita bekerjasama dengan pihak Brigade Sabah PGA ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan penutupan kem bina karakter sepakat SMK Pengalat di kem PGA Kinarut. Program ini juga bersesuaian dengan aspek adab, anak baik lagi cerdik ABC, membentuk insan selaras kehendak dan aspirasi pendidikan negara. Kenangan saya dengan kawan-kawan saya ialah masa kami rentas penghalangan itulah. Kami sama-sama terjun lumpur, merangkak dekat Dawai, jalan limpas dekat jembatan Titi. Kami pergi sini, pergi luar ialah disiplin, gaya yang orang ajar di sini, sahsia yang orang ajar kami di sini dengan ilmu. Semua ada, kawat, panjat tiang, naik bukit, hiking, jogging, kawat, semua ada. Berubahlah. Bawa pergi luar kami akan berubah, baik lima waktu, dan melalui Bapak. Universiti Malaysia Sabah UMS komited berkongsi ilmu, hasil penyelidikan dan warisan alam semula jadi bersama masyarakat. Terbaharu, UMS buat julung kalinya menganjurkan pameran penyelidikan cendawan 2024 mengetengahkan hasil penyelidikan cendawan di negeri ini. Majlis perasmian pameran penyelidikan ini disempurnakan isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam ucapannya berkata, pameran ini merupakan inisiatif UMS dalam mendidik dan menggalakkan penglibatan komuniti menggunakan sumber biologi secara mampan. Meskipun ilmu tentang cendawan telah diwarisi secara turun-temurun, terutamanya cendawan yang boleh dimakan, namun masih banyak kes keracunan disebabkan oleh cendawan berlaku. Oleh itu, kesedaran dan pengetahuan tentang cendawan perlu dipertingkat. Paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak.
Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.